Ya, Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan tunjuk cara-cara nak gunakan RHB Futures GTS. Okay? Right, untuk Futures GTS ni sebenarnya benda ni amat straightforward. Jadi apa yang korang kena buat bila korang dah sampai ke page yang ni, okay, first step korang kena tekan dekat system upgrade ni. Okay? So lepas tu are you sure to continue, then click yes. Okay? Okay, selepas keluar pop-up yang ni, system upgrade has been completed. Lepas tu dia akan beritahu please relogin. Klik OK. Okay, lepas klik OK, kita akan buka semula AUS GTS tu. Kita akan masuk semula ke dalam ni lah. Okay, bila kita dah klik dekat sini, kita just masukkan kita punya password. Okay, yang password tu untuk siapa yang baru register, dia kena follow steps yang saya hantar melalui WhatsApp. Okay, so untuk first time, bila account dah buka, korang kena register melalui website RHB Trade Smart. Selepas itu dalam tempoh 2 hari korang akan diberikan email confirmation. Selepas dapat email confirmation, korang boleh call nombor yang tertera dekat email tu untuk retrieve password. Okay. Lepas dah call untuk dapatkan password dekat helpdesk, lepas tu baru korang masukkan password korang ke dalam user password ni. Okay. Lepas tu klik login. Okay, lepas tu dia akan keluar pop-up untuk HKEX, yang mana HKEX ni adalah Hong Kong Exchange, Information Service Limited. So yang ni siapa yang trade untuk Hong Kong produk, then boleh ni lah, boleh baca semua. Tapi macam dalam case kita ni, kita tak trade untuk Hong Kong produk, kita fokus komoditi, just klik OK sahaja, tak ada apa-apa pun. Selepas klik OK, nanti dia akan keluar landing page dekat dalam ni. Okay, dekat landing page ni korang just tengok, dia akan keluar page kosong macam ni ya. So first kali apa yang korang kena buat, korang kena klik dekat market ni. Okay. So korang kena klik dekat market data. Okay, daripada market data ni, lepas tu pilih yang pertama, real time price quote summary untuk all markets ya. Right. Okay, selepas itu dia akan keluar pop-up sedemikian. Jadi kita besarkan sikit. Okay, cara kita nak masukkan price quote contoh untuk FCPO. So, apa yang kita nampak dekat sini, sebelah kiri kolom ni dia ada BMD So, semua exchange ada dekat dalam ni lah. Yang mana ada Seaboard, CME, COMEX, HKF, NYMEX dengan SGX Okay, so default memang dah BMD. So apa yang korang kena buat, korang kena klik select dulu. Daripada BMD select, okay. Selepas itu korang klik dekat ni. Okay, dia crude palm oil sebenarnya. Tapi jangan klik semua sebab bila kita klik semua, nanti semua produk akan masuk ke dalam ni. So apa yang kita kena buat, kita kena klik dekat tanda tambah ni dulu. Lepas tu kita klik dekat features, okay. So daripada features nanti kita akan nampak FCPOQ, okay. So memandangkan, kita akan jumpa FCPOU. Jadi FCPOU ni adalah untuk CPO September 20, okay. Jadi CPO September 20 adalah active month untuk sekarang ni. Jadi apa kita buat, kita klik sini dan kita klik OK. Okay, dan kita akan jumpa lah. So price untuk FCPO September dah keluar dekat sini. Jadi kita besarkan sikit ni. So bila kita besarkan sebelah ni pun kita akan nampak FCPO U0, okay. Right, untuk kod ni nanti saya akan bagi, right. Okay, dalam ni kalau kita tengok, kita akan nampak crude palm oil feature September 20, last price, last volume, trend, lepas tu bid volume, bid ask volume, volume, turnover, high, day low, previous close, market dengan market ni lah. Last kali market status, dia bagi tahu market tengah close lah sekarang ni. So apa yang kita kena buat, memandangkan ada beberapa benda yang tak berapa complete dekat dalam ni. Jadi kita just klik, kita akan right click. Lepas tu kita akan klik add column, okay. Daripada add column ni dia akan keluar. Okay, benda ni kalau kita nak masukkan je, so apa kita buat, kita cuba besarkan dahulu. Jadi apa yang kita buat dekat dalam ni, macam contoh kita ambil benda-benda yang penting sahaja yang ada dekat dalam ni. Macam contoh turnover ni adalah benda yang tak penting, jadi kita keluarkan. Okay, lepas itu kita masukkan ni. Kita masukkan okay, ada benda yang penting, day open, macam saya akan masukkan open, high, low, close, just drag dia masukkan, lepas tu tengok dekat anak panah tadi tu,
Right, lepas tu kita tengok lagi sini ada benda yang penting lagi tak? Change percent, okay, change percent pun mungkin okay. Boleh kita masukkan ke dalam supaya kita boleh tengok percentage change. Tapi sebenarnya benda dah ada dekat dalam ni juga, tapi tak apa, kita just drag je. Contoh kita nak pindahkan ke sini ke, okay, naikkan ke atas. Lepas itu, bagi saya dah cukup. So ini kita just tambah 1, 2 dan kita keluarkan. Okay, ada satu lagi benda sini, open contract pun kita boleh masukkan ke dalam ni lah. Okay. Okay, open contract kita kena letak dekat ni. Okay, yang mana open contract ni adalah open position. Ayat yang betul. Dan volume ni adalah volume untuk features lah. Okay, dan kita boleh tutup benda ni. Okay, ini contoh untuk FCPO. Yang mana untuk lain produk pula, kalau contoh kita nak masukkan untuk soya bean oil, okay. So soya bean oil under CBOT. CBOT adalah Chicago Board of Trade. Lepas tu kita klik sini. Dan kita klik select. Daripada klik select ni nanti kita akan tengok mana FC soya bean oil features. Okay, lepas kita jumpa soya bean oil features, lepas tu kita klik dekat tanda tambah sebelah kecil sini. Lepas tu kita klik features pula. Okay, untuk CPO sekarang ni active month adalah untuk bulan Disember. So kita just klik sini dan kita klik okay. So kita dah jumpa harga dekat dalam ni. So last price dekat 29.23. Okay, sekarang ni benda ni dia tak tersusun sebenarnya. Jadi apa kita buat, kita cuba susun dia supaya nampak benda tu lebih senang lah untuk kita. Macam ni last volume, okay, last volume. Lepas tu apa benda semua ada dekat dalam ni ya. Right, kita drag je last. Macam saya suka buat macam ni. Okay, trend maksud dia berubah lah. Last kita akan letak dekat sebelah sini. Last volume kita akan letak paling last kali. Right, open contract volume. Lepas tu ada ini dia open. Okay, kita letak sini open, high, low. Lepas tu previous close. Kita letak dekat sini. Lepas tu open contract dengan volume lah. Kita akan tengok sini. Change percentage pun ada sini. Sebenarnya change percentage ni pun dia lebih kurang sama macam dekat dalam ni ya. So sama je dekat trend ni. Sebab dalam trend ni dia ada tunjukkan macam contoh negatif 0.08. Bermaksud harga untuk soya bean oil dah tengah jatuh 8 sen. Ataupun bersama dengan negatif 27% dan ini pun sama juga negatif 27%. Okay. Right. So okay, next kita dah dapat. Okay, kita dah dapat untuk kita punya market data untuk harga yang kita nak tengok. Contoh harga yang kita nak tengok untuk soya bean oil lah, okay, ataupun untuk crude palm oil futures. Then next step apa yang kita kena buat, kita kena klik dekat account. Lepas tu kita klik dekat account info, okay. Okay, lepas tu dekat account info ni apa yang kita buat, kita boleh drag lah benda tu. Kita pindahkan ke bawah sini. Okay, lepas tu kita besarkan dia sedikit. Okay, jadi ni sebagai contoh lah. Contoh untuk setiap market yang ada. Right. Okay, lepas tu dalam ni dia ada tunjuk cash balance ya. Okay, kita cuba tengok. Dia ada dua part sebenarnya. So part sebelah kiri dan part sebelah kanan. Okay, sebenarnya kalau kita masuk soya, katakan kita masuk soya, jadi soya tu adalah daripada US market. Jadi US market ni kita boleh tukar currency kita tu pergi USD sebenarnya. So bila kita tukar pergi USD, so nampaklah sini berapa cash balance kita, apa benda semua, right? Lepas tu contoh, cash balance untuk klien ni dia ada $1,004.94 ya. Lepas tu PNL, bermaksud kalau dia tunjuk 60 macam ni, bermaksud dia tengah profit. Kalau dia tunjuk negatif 60, maksud dia tengah loss, okay. Lepas tu initial margin, okay, initial margin ni bermaksud margin requirement lah. Tapi dekat Malaysia ni kita terus tengok dekat initial margin lah, kita tak tengok dekat maintenance margin ni, okay. Kerana market Malaysia, kita just fokus dekat initial margin. Jadi kalau ikut betul, untuk satu lot soya bean oil bersamaan dengan 742.5%, $50 lah, okay. Right, lepas tu maintenance margin kita ignore. Lepas tu margin excess, bermaksud klien ada duit lebihan selepas tolak daripada $1,000 tolak ke $742 dan ini adalah duit lebihan. So ini percentage ni bermaksud duit yang ni bahagi dengan initial margin, okay. Margin excess, okay, maksud dia duit lebihan lah. Duit lebihan selepas tambah dengan profit dia ni. Lepas tu projection initial margin sama juga macam yang atas. Lepas tu dia ada tunjuk available margin. Jadi available margin maksud dia duit lebihan lah selepas tolak
Okay, 1000 ni tolak dengan 1004.94 tolak dengan $742. Lepas tu inilah duit lebihan dia, $334.44. Lepas tu total equity bermaksud net cash balance ni bertambah dengan profit and loss. Jadi dalam kes dia ni profit, jadi dia akan jadi 1076.94 lah, okay. Right, lepas tu exposure limit ni just ignore. Premium paid dengan premium receive pun ignore juga, okay. Tiga benda ni kita ignore. Okay, lepas tu di sini adalah code. Okay, so bila dia tunjuk code, maksud dia ZLZ kosong. Bermaksud dia tengah hold soya bean oil untuk bulan Disember, okay. So previous, maksud dia previous ni apa yang dia masuk hari semalam lah. Maksud dia kalau dia tunjuk negatif, maksud dia sell. Jadi kalau dia tunjuk positif, maksud dia buy. So hari ni dia ada buy 2 lot. Bermaksud daripada sell position, dia close dan dia tambah long semula. Okay, dia tambah long, maksud dia berubah position daripada short ke long lah. Right? Jadi dia akan keluar dekat dalam ni. So net position bermaksud klien tengah long 1 lot. Okay. Right. Lepas tu kita tengok sebelah kanan ni pula. Okay, kalau kita tengok sebelah kanan ni, dia ada order position, clear trade, cash, client info, today's order. Okay. Jadi first kali under order ni bermaksud dekat atas ni order yang tengah queuing ataupun order yang tengah working lah yang kita panggil dekat features, okay. So kalau kita tengok daripada harga dia dekat dalam ni ada order ID code soya bean oil futures December 2020. Lepas tu dia tengah sell, okay. Kalau dia tengah buy, dia akan masuk dekat buy ni lah. Kalau dia sell, dia akan masuk dekat sebelah kanan ni lah. Lepas tu harga yang dia masuk, so maksud dia cuba sell dekat 29.40, okay. So validity today, so maksud dia hari ni masuk. Kalau tak kena, hari ni dia akan ditendang keluar daripada sistem dan besok dia kena masuk semula. Lepas tu condition ni, okay, tak apa. Condition ni saya akan explain dengan lebih detail kemudian. Lepas tu status dia working ataupun queuing lah, okay. Lepas tu yang ni mobile, maksud dia masukkan order melalui mobile. So kalau klien masukkan order melalui mobile, kita akan nampak, ataupun dia masuk daripada ASDTS desktop ni, dia akan keluar dekat dalam ni, okay. Dan last kali dia ada order time, okay. Jadi daripada order time ni pukul berapa dia masukkan order tu, 22 bulan 6 2020 dan pada waktu 4:54 petang, okay. Right, lepas tu kita tengok dekat bawah pula. Okay, macam saya cakap tadi, dekat atas ni adalah queuing order ataupun working order. Dan di bawah ni adalah order yang dah done, okay. Lepas tu kita tengok dekat sini, dia trade untuk ZLZ kosong. Maksud dia soya bean oil untuk bulan Disember jugalah, okay. Dan harga yang dia masukkan hari ni buy, okay. Dia buy 1 lot. Lepas tu harga yang dia masuk buy dekat 29.28 dan pada waktu-waktu sedemikian lah. Lepas tu dekat bawah ni pun dia masuk buy juga. Jadi harga dia masuk tu 28.27 buy, lepas tu 28.27 sell, okay. Okay, sekarang kita pergi dekat position. Jadi dekat position ni kita nampak ada dia punya position. Okay, macam contoh seorang klien ni apa dia buat? Dia punya position sekarang ni dia tengah previous position dia tu dia sell dekat 294 tau. Lepas tu kalau dia masuk duit, dia akan keluar dekat sini lah. Dia deposit berapa. Kalau dia withdraw pun dia akan keluar sini. So maksud dia kalau deposit dia akan jadi bertambah, kalau dia withdraw dia akan jadi tolak kat dalam ni, okay. Right, lepas tu today apa jenis order yang dia buat. Maksud dia dalam case dia ni hari ni dia ada long 2 lot lah. Maksud dia buy 2 lot, okay. Lepas tu short dia tak short lagi, okay. Okay, lepas tu kita tengok dekat net. Okay, net ni maksud dia 1@29.11, maksud dia tengah buy 1 lot dekat 29.11. Okay, itu roughly lah. Okay, lepas tu di sini 29.21, 6,000 sen So ini 6,000 sen, kalau kita tolak 2, $60 lah. Okay, lepas tu yang ni exchange. So exchange rates ni dia berubah ikut daripada masa ke semasa, okay. Okay, kalau kita tengok profit dia dalam bentuk ringgit Malaysia adalah RM282 dan contract size ni kita boleh ignore lah. Okay, tak ada benda yang kena kat dalam ni, okay. Right, then kita pergi dekat clear trade pula. Kalau dia tengah clear trade ni, dia akan appear dekat sini juga. So maksud dia 29.28, maksud dia dah clear position dia dan dia open semula lah pada harga 29.27 ni. Okay, lepas tu cash, macam saya cakap tadi, macam klien ni dia ada ringgit 5,053.24 sen.
Tapi dalam US dollar dia tengah rugi. Maksudnya dia tengah rugi $224 lah. Okay. So bila tolak, kita akan dapat amount yang ni. Ini tolak dengan net cash balance untuk RM957 ni. Okay. So roughly balance kita boleh tukar ke sebelah sini kiri, kita tukar ke ringgit pula. Jadi bila kita tengok ringgit dia, balance dia ada RM4,603 lah. Okay. Selepas tambah dengan RM307 ataupun roughly dalam $72 tadi. Okay. Right, lepas tu client info. Okay, client info tak penting sangat. Kenapa? Sebab itu semua detail client. Okay. Tapi benda ni penting. Kalau email salah, nanti nak reset password ada masalah tau. Sekarang ni RHP punya sistem, kalau nak reset password, kena reset sendiri daripada patch ASGTS tu. Okay. Lepas tu last kali 2 days order. Okay, bahagian 2 days order ni, maksudnya client ada masuk order tau. Bila dia masuk order, dia cancel, dia akan appear dekat sini. Berbeza dekat yang awal tadi tu, yang order ni maksud dia order yang done ni. Queuing done, order yang done ataupun order yang dah fill lah. Right? Bila kita tengok dekat 2 days order ni, dia masukkan sekali dengan order yang kita cancel. So semua data-data untuk order ni akan keluar dekat dalam ni lah. Okay. Right. Okay, sekarang ni kita punya setting, so bila kita dah buat macam ni, apa yang kita kena buat selepas tu? Okay, selalunya setting macam ni, kalau kita terus log out, dia akan keluar macam patch yang asal tadi tu, dia akan keluar kosong. Jadi apa yang kita kena buat? Sebelum kita log out, sebelum kita exit so kita kena klik dekat desktop ni dulu, lepas tu kita kena save desktop setting ya. So lepas kita klik dekat save desktop setting, then baru kita akan nampak default lah. So maksud dia senang sikit lah, tak payah nak letak dekat desktop profile code. Kalau kita letak desktop profile code, kita boleh letak nama bla 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 semua. Tapi apa yang lebih better sebenarnya, bila kita log out, kita login, patch yang sama keluar, kita klik je default. Lepas tu kita klik OK. Dan sampai dia keluar pop-up save successfully. Then baru kita klik OK. So maksud dia, kalau kita terlog out, macam contoh ataupun kita tutup certain patch tu, kita just klik dekat desktop ni. Okay, jangan panik lah sebenarnya. Kita klik dekat desktop, lepas tu kita just klik dekat load desktop setting, lepas tu default, kita klik OK pula. So bila kita klik OK je, setting kita yang asal tu akan terkeluar dekat dalam ni juga. Okay. Okay, untuk chart, macam mana nak view chart? Okay, first kali, kita klik dekat contoh, soya bean oil. Okay, macam mana nak view chart? Okay, first kali apa kita buat? Kita kena klik dekat soya bean oil December, contoh. Lepas tu kita right click je. So, bila kita right click, kita tengok dekat bawah ni ada show technical chart dan show technical chart. So, maksudnya ada 2 jenis chart lah, okay. So satu DZH dan satu lagi adalah next view. Okay, terpulang dekat client, boleh view dua-dua dan boleh tengok mana satu chart yang korang rasa lebih sesuai, lepas tu itulah korang pakai. Tapi hari ni saya akan tunjuk chart untuk DZH, okay. So bila kita klik DZH ni, dia akan keluar macam ni. Right. Lepas tu dia keluar seaboard saja. So apa yang kita kena buat? Kita kena search dahulu. Sorry. Seaboard. Lepas tu, okay, untuk yang ni, kita kena klik code untuk soya bean oil. Yang mana soya bean oil untuk bulan Disember adalah ZLZ0. Lepas tu kita klik dekat search. Lepas tu dia akan keluar loading DZH International version 1 2018-09-36 all Okay. So dah keluar chart macam ni. So apa yang kita buat? Kita tengok, kita tukar. Macam contoh, kita nak data tu sampai 10 tahun. So data untuk 10 tahun akan keluar dekat dalam ni lah. Okay, sebenarnya data tak cukup sampai 10 tahun. Dia just keluar daripada 2018 saja. Okay, daripada daily nak tukar time frame ke weekly sebagai contoh. Okay, lepas tu nak tukar ke 30 minit ke, lepas tu nak tukar ke 15 minit daripada atas ni lah. Okay, so data untuk 5 hari nak tukar ke 30 hari ke pun boleh juga. Okay, so nampaklah data dia dekat dalam ni. Okay, satu kalau nak refresh, reload data, just klik sini. Okay, so dia akan reload lah.
Lepas tu nak save chart, contoh setiap drawing yang kita buat tu nanti kita boleh save dekat dalam ni lah. Okay, lepas tu ini nak open chart, maksud dia kita klik dia, kita akan ni. Kita boleh save chart sebenarnya. So bila kita save dia nanti, bila kita nak buka semula, dia akan keluar dekat dalam ni. Okay. Lepas tu chart type. Okay, sebenarnya kita boleh tukar jenis chart ni. Kita boleh tukar candlestick ke open, high, low, close. Okay. Ini sebagai contoh dia lah. Lepas tu kita nak tukar ke candlestick semula, kita akan klik dekat sini saja. Okay, lepas tu line ke, nak pakai line. Okay, yang ni terpulang. Siapa yang biasa pakai candlestick, ada yang boleh pakai candlestick. Siapa biasa pakai open, high, low, close, OHLC, bolehlah gunakan OHLC. Okay. Okay, lepas tu sini ada indicator. So siapa yang nak tambah indicator, katakan nak masukkan stochastic ataupun moving average ke, apa-apa benda semua, klik je dekat sini. Right, so bila klik dia akan keluar jenis-jenis jenis-jenis indikator yang kita nak pakai lah, okay. Macam contoh kita nak masukkan RSI, okay. So RSI kita just masukkan dekat dalam ni, double klik, okay. Okay, lepas tu kita tak nak MACD ataupun volume, kita just klik dekat X ni, okay. Klik di X, so kita akan nampak lah untuk ni, untuk charting, untuk apa nama dia, charting apa, indikator RSI indicator dekat dalam ni, okay. Overbought, oversold level, okay. Right, lepas tu sekarang ni macam mana nak gunakan chart ni. Okay, sebelah kiri ni dia ada banyak bermacam-macam function, ada drawing tools lah, okay. So katakan kita nak gunakan semua drawing tools ada dekat dalam ni, nak tukar dia punya ketebalan ke, ada dekat dalam ni juga. Lepas tu nak tukar color pun ada dekat sini. Katakan daripada color hitam nak tukar color pink pun ada, color purple, biru, kuning dan macam-macam lah. Lepas tu untuk style pula, okay, untuk style tak boleh tukar sebenarnya, just maintain untuk satu benda ni saja. Dan font tu, okay, untuk tulisan tu kita boleh besarkan lah, nak gunakan yang paling besar ataupun nak gunakan yang paling kecil boleh. Right, okay, itu satu. Lepas tu sini drawing tools, okay, yang kedua ni pointer. Okay, pointer dia akan keluar macam bentuk ni lah, pointer anak panah. Selepas itu kita boleh gunakan trend line. Trend line ni kita boleh lukis lah, contoh macam ni ke sini ke. Okay, nak lukis trend line daripada sini ke sini sebagai contoh, okay. So dia akan sambung terus lah. Maksud dia akan keluar parameter extension ke, left extension ke. Katakan nak extend dia akan keluar macam ni. Tapi kalau kita tak nak extend, non, dia akan maintain je macam ni. Okay, so terpulang macam saya cakap tadi, kalau nak pakai extension boleh, tak nak extension nanti ubah daripada situlah. Lepas tu parallel pula. Okay, untuk parallel macam biasa kita akan masukkan dekat dalam ni juga. Okay, just klik okay. Lepas tu dekat bawah juga. Okay, katakan kita jumpa parallel line kat sini lah. So kita just masukkan je macam tu. Right. Okay, lepas tu ada line untuk ni, long position. So long position ni maksud dia berapa banyak target kita ataupun loss kita dekat dalam ni. Okay. Dan bermacam-macam lagi. So boleh explore benda ni lah. Okay, dan satu lagi, kalau tak nak delete untuk semua indikator ni, kita just klik dekat sini, delete drawing line. Okay, just tekan bentuk pemadam ni, lepas tu kita just klik je lah semua benda ni. Kalau kita tak nak, macam contoh moving average ni pun tak, okay, moving average tak boleh padam lah. Okay, lepas tu yang ni last kali, remove all drawing. Okay, so bila remove ya, nanti dia akan padam semua benda ke dalam untuk drawing kita lah. Okay, right. So pastikan lepas kita dah klik dekat di remove all drawing ataupun yang bentuk pemadam ni, lepas tu kita kena tekan semula pointer dekat atas ni. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. Okay, macam mana nak besarkan dan kecilkan chart. Okay, okay, jadi apa yang kita buat, nak zoom in ataupun zoom out, apa yang kita kena buat, kita kena klik dekat sini. Lepas tu kita jangan lepaskan, klik jangan lepaskan, normal klik lah. Katakan kita nak zoom daripada sini ke sini, so apa kita buat, kita klik jangan lepas. So kalau kita tak nak unzoom, kita nak tukar dia semula daripada yang zoom macam ni, nak tukar ke unzoom, kita just klik ke kiri pula. Okay, dia akan berubah semula ke bentuk asal yang data lebih banyak lah compare dengan yang kita nak zoom tadi. Katakan saya nak zoom untuk swing yang sini daripada ke sini, so apa saya buat, saya just klik sini dan saya takkan lepaskan saya punya mouse dan saya akan buat macam ni. Inilah kita nampak. Okay, so tukar time frame saya dah explain semua. Dan kalau nak save, kita macam biasalah, kita dah lukis drawing kita, lepas tu kita kena klik save sini. Okay,